Kami sangat percaya dan meyakini bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik ya Tuhan. 我们非常深信肯定你的时间必定是美好的。 Sebab itu tolong kami untuk terus dapat tunduk dan taat menantikan waktu-Mu. 求你教导我们，我们依然的顺服你的时间。 Saat ini kami mau belajar akan firman-Mu, kami rindu Engkau hadir, Engkau bekerja, Engkau bicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. 现在我们要听你的话，我们求主你自己帮助我们，让我们每个人都能够听起你的话。 Biarlah Allah Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di dalam hati kami, menerangi kami supaya kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. 求主的圣灵光照在我们的内心广阔之处，我们不但可以听到，而且可以行道。 Berkati setiap kami baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan sama-sama tunduk taat kepada firman Tuhan. 求主你帮助我们讲的、听的，让我们可以顺服在你的话语。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉我主耶稣圣名祷告， Amin. Amin。 Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-36. 我们打开圣经约翰福音第7章第1节到第36节。 Injil Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 36. 约翰福音第7章第1到第36节。 Kita tidak akan membaca keseluruhan ayat-ayat ini. 我们没有把这一段的经文全部念下来。 Ayat 1 sampai ayat 8 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 第1到第8节我们用中文来念。 Lalu nanti saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia ayat 30, 32, 33, dan 34. 然后我们用30节、32节、33到34，我们用印尼文来念。 Jikalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, perhatikan Alkitab di tangan kita masing-masing, dan kita akan mulai pembacaan firman. 如果你已经找到了，让我们可以注意到我们的圣经，我们可以开始来念。约翰福音第7章第1到第8节。 这些事以后，耶稣在加利利行走，不愿在犹太行走，因为犹太人想要杀他。当时犹太人的住棚节近了，耶稣的弟兄就对他说：“你离开这里，上犹太去吧，叫你的门徒也看见你所行的事。人要宣扬名声，没有在暗处行事的。你如果行这事，就当将自己显明给世人看，因为连他的弟兄也不信他。” 耶稣就对他们说：“我的时候还没有到，你们的时候常是方便的。世人不能恨你们，却是恨我，因为我指证他们所做的事是恶的。你们上去过节吧，我现在还不上去过这节，因为我的时候还没有满。” Ayat 30. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia. Sebab saatnya belum tiba. Ayat 32, saudara. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Saudara, pada tahun 2011 ada sebuah film berjudul In Time. 在2011年的时候，有一部戏就是在时间里面 ，In Time。 Saudara, film ini masuk di dalam genre fiksi. 这个就是在一个同幻想里面的个故事。 Saudara, film ini berkisah tentang seorang anak muda yang hidup di era di mana waktu itu setara dengan sebuah kehidupan. 他这个年轻人生活在的时代，就是在现在的现今生活时代的那个里面。 Pada waktu orang mencapai usia 25 tahun, maka metabolisme tubuhnya berhenti, saudara. 一个人在25岁的时候，他心中的新陈代谢将要停止， Dia tidak akan bertambah menjadi tua. 他不会再变老。 Tapi bagaimana dia menjalani kehidupannya? 但是他怎么样保证他的生命？ Maka mereka punya waktu. 所以他们有这个时间。 Nah, saudara, bagaimana mereka bisa mendapatkan waktu? 他们要如何得到这个时间？ Maka mereka harus bekerja. 所以他们必须工作。 Waktu mereka bekerja, mereka digaji dengan waktu tambahan.
如果他们工作，他们就会被补涨，就是被有薪水，就是他们的时间的加增。 Nah masalahnya saudara, waktu yang mereka dapatkan juga mereka gunakan untuk alat bayar. 所以他们也利用这个时间来利用他们支付的。 Jadi kalau mereka mau beli makanan, ya bayarnya pakai waktu itu yang mereka dapatkan. 如果他要吃东西的话，他们就用时间来去还去支 Kalau 付。 mereka mau bayar kontrakan, ya pakai waktu itu. 如果他要付这个租款，他们也是用这个时间。 Kalau mereka mau bayar cicilan mobil, ya pakai waktu itu. 他们如果要分期付款还汽车，也是用时间来去还。 Bahkan termasuk tidur, waktu itu berkurang. 所以包括睡觉这个时间就越减少。 Saudara, ketika waktu itu menjadi 000 semua, 当这个时间变成零的时候， maka sekejap orang itu langsung mati. 那个就是他死的时候。 Nah, saudara, di film ini, pembuat film ini mengajak para penonton untuk melihat bagaimana seseorang bijaksana menggunakan waktu. 所以这边的制作家他就要年轻人怎么样好好的利用时间。 Karena di dalam film ini juga digambarkan ada orang-orang miskin. 这部影片里面也有许多的贫 Mereka 穷人， bekerja mati-matian supaya bisa mendapatkan waktu tambahan. 他们也努力的工作，可以得到更加倍的时间， Supaya mereka punya hidup lebih panjang. 让他们生命可以得到更长久。 Bahkan mereka rela tidak makan hanya demi untuk memperpanjang masa hidup mereka. 甚至他们也不要吃饭，可以得到延长时间。 Jadi kalau mereka bekerja satu hari itu 8 jam, 如果我们一天工作8小时的话， mereka bisa berharap dapat dibayar gaji harian itu kira-kira 20 sampai 30 jam. 所以他们的代价就是得到那天的30个小时。 Jadi dengan bayaran 20-30 jam itu cukup untuk mereka bisa makan, transport, tidur, dan besok bisa datang kerja lagi. 那个30个小时里面，他们可以得到他们的车马费，他们可以睡觉，还有其他的费用。 Tetapi di sisi lain di film itu dijelaskan juga ada orang-orang yang begitu kaya, 但是那边说到那边有很多的有钱人， saking kayanya waktunya itu bukan cuma puluhan tapi triliunan. 他们的时间不单单是数百的，甚至是数亿的。 Orang-orang kaya ini sampai bingung menggunakan waktunya, maka dia menghabiskan waktunya dengan berekreasi, tinggal di hotel yang mewah, dan sebagainya macamnya, saudara. 他们的时间太多，他们就用来自己旅游，住在豪华的酒店。 Mereka hambur-hamburkan waktu yang begitu banyak itu. 他们就是要把这个时间花掉。 Tetapi di sisi lain ada juga orang-orang yang merasa karena mereka punya banyak waktu, mereka bisa mengendalikan hidupnya. 所以很多人有钱的，因为他们的时间很多，他们可以控制他们的生命。 Saudara punya kesempatan boleh nonton film ini. 你如果有机会可以看这部影片， Saudara, film ini bukankah juga seringkali menggambarkan hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan? 这部片就不好像在我们生命当中我们常常发生的事吗？ Kita melihat ada orang-orang yang menghamburkan waktu dengan hal-hal yang remeh-temeh. 我们常常看到人家花时间用在那些不三不四的事情上， Saking banyaknya waktu yang dia punya, dia sangat santai sekali. 甚至他有很多的时间，他的生命非常的休闲， Menunda-nunda segala sesuatu yang dia mau kerjakan. 他们推迟他们所要做的工作， Bahkan mengerjakan hal-hal yang tidak berdampak baik buat dirinya maupun buat orang lain. 甚至他做的工作没有对自己有影响，或者对别人。 Tapi kita juga menyadari ada orang-orang yang sepertinya di dalam hidup ini selalu kehabisan waktu. 我们常常看到，也是很多人也常常用不尽的时间， Ditanya, keluar yuk. 要他出去吧。 Sorry, nggak punya waktu. 对不起，我很忙， Pelayanan yuk. 来侍奉吧。 Aduh, nggak ada waktu. 对不起，我没有时间， Makan yuk. 一起吃饭吧。 Ah, jangan bikin makan. Nggak ada waktu. 你不要要我吃饭，我没有时间。 Terus saudara, ada orang-orang kayak gitu ya. 你知道吗？也是有这种人， Hidupnya dipenuhi dengan banyak aktivitas sampai dia nggak punya waktu untuk segala hal-hal yang penting. 他的一生当中有很多的事情他去做，甚至他忽略了他的时间。 Tapi kita juga menyadari ada orang-orang yang merasa karena dia hidupnya teratur, menyusun dengan sangat baik, dia bisa mengendalikan waktu itu. 所以很多也是有一些人，他能够控制他的时间，他能够安排得很好。 Nah, biasanya orang-orang yang tipikal rapi, teratur begini akan sangat tidak nyaman ketika sesuatu terjadi di tengah-tengah jadwalnya dia. 所以他当然会感到不舒适。如果一件事情在他的时间表里面有问题， Kalau hal kecil saja bisa mengganggu dia, apalagi hal besar terjadi yang merusak seluruh jadwalnya, dia akan sangat-sangat tidak nyaman.
所以他会感到不舒适。如果小事情打扰了他的过程，更何况是大事。 Karena dia merasa dia tidak lagi bisa mengendalikan waktu itu. 因为他觉得他不能够再控制时间， Dia merasa dia sudah lepas kendali terhadap waktu dan hidupnya. 他感觉到他不能够控制时间，放纵了他的生命。 Nah, saudara bicara tentang waktu, 谈到时间， maka kita perlu menyadari ada sebuah realitas di dalam hidup ini. 我们看到我们生命当中有一个现实。 So, realitas yang pertama adalah bahwa kita tidak dapat mengendalikan waktu. 第一个现实是我们不能够控制时间， Serapi, seteratur apapun kita tidak pernah bisa mengendalikan waktu. 无论如何我们做得更好，我们做得如此的完整完美，我们不能够控制时间。 Nah, sejatinya kita adalah pribadi yang terbatas dan lemah, bukan? 其实这代表了我们就是一个非常软弱的人。 Yang kedua, saudara, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita tidak akan pernah bisa menambah, mengurangi, ataupun memperlambat waktu. 第二就是当我们在做事情的时候，无论做什么，我们不能够增加，我们或者不能够减少，或者是我们把时间放慢下来。 Mungkin ada di antara kita yang berkata, tapi perasaan kok kadang waktu yang saya lewati itu begitu cepat loh. 但是有人会感觉到，为什么我过的时间会如此的快？ Tapi kadang juga lambat. 有时候会慢， Berarti kan waktu kita tuh kadang cepat, kadang lambat. 所以这个时间有时候会快，有时候会慢。 Terus saya mau bilang itu cuma perasaan. 我告诉你，那只是你的感觉而 Kan 已， perasaan saudara aja. 那是你个人的感觉。 Saudara, sejatinya waktu kita nggak pernah tambah cepat tambah atau berlambat. Saudara, setuju, saudara? 你同意吗？我们的时间也没有说会增加、会减少、放慢。你同 Coba 意吗？ kita teliti kapan waktu itu bertambah cepat. 我们好好的考察一下，时间什么时候过得快？ Biasanya pada waktu kita senang. 通常是当我们在喜乐的时候。 Saudara, anak saya menanti-nantikan bisa liburan. 所以我在等待什么时候我可以休假， Kapan kita bisa liburan, Dedi? 什么时候我会休假，爸爸？ 2 bulan lagi. 在2个月， Kalender dia coretin satu. 然后在日历上他就慢慢的画下来，一天又一天。 Tiap hari dia ngomong, aduh lama banget ya, baru lewat 3 hari. 他在说：“哎呦，这么慢才过了3天。 Akhirnya waktunya tiba. ”最后时间到了， Pergi liburan. 他去旅游， Liburan beberapa hari terus pulang. 旅游几天以后他回来， Terus dia bilang, kok cepet banget liburannya? 他说：“为什么休假的时间会那么快 Saudara, apakah kemudian saya mengatur bikin lama untuk sampai liburan terus dipercepat waktu liburan? 可能我要如何去做，让这个我们休闲的时间会更长？ Tidak, bukan? 不可以吧？ Tapi karena perasaan dia senang waktu liburan, maka waktu yang dilewati sangat cepat, saudara. 因为他感到快乐，这个他度假的时间，所以他觉得日子很快。 Nah, kapan saudara merasakan waktu itu berjalan sangat lambat? 你什么时候感觉到时间很慢？ Pada waktu saudara dan saya membawa orang yang kita kasihi ke UGD. 就是当你和我带一个病人到急诊室， Mendampingi orang yang kita kasih di rumah sakit. 我们陪伴我们的亲友在医院里， Bukankah malam itu menjadi malam yang sangat panjang buat kita, bukan? 在那个晚上不是一个非常漫长的时间吗？ Bolak-balik lihat jam, cuma jalan 5 menit. 我们一直手表，我们一直在看，只有过5分钟。 Pada saat situasi, kondisi tidak menyenangkan, tidak mengenakan kita alami, kita berasa waktu itu berjalan sangat lambat. 当我们做的不写意、不愉快或者是悲伤的时候，我们时间过得真慢。 Saudara, bukankah semua ini pada akhirnya membawa kita kepada kesadaran 最后带回来，让我们可以清楚知道， bahwa kita bukanlah pengendali atas waktu dan hidup kita. 我们不是一个控制时间在我们生命里的人。 Karena mau tidak mau, saudara dan saya hidup di dalam garis waktu itu. 所以你跟我允许不允许，你我就在这时间里面。 Namun sayangnya saudara, seringkali kita menjalani keseharian kita ini di dalam keterburu-buruan, bukan? 所以我们常常觉得，我们生命里面常常就是太匆忙。 Mulai bangun pagi, kita sudah dipenuhi dengan berbagai macam aktivitas yang kita mau kerjakan. 我们每天醒来，就是我们本脑子里充满了许多我们必须要做的工作， Semua mau kita kerjakan dengan sangat cepat. 我们必须很快地做完我们的工作。 Mandi cepat, makan cepat, jalan cepat, semua cepat. 洗澡快，吃的时候也快，我们行走的时候也必须要快， Bahkan di jalan raya pun maunya cepat. 在大路上我们也是要快。 Saudara, kita jadi kurang lagi memaknai kehidupan kita. 所以我们常常很少利用我们的生命。
Saudara, maka hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar, kita melihat waktu dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. 所以今天我要邀请大家们学习刚才我所念的经文里面关于时间。 Saudara, pasal 7 dan pasal 8 dalam Injil Yohanes dituliskan oleh Yohanes berkaitan dengan Hari Raya Pondok Daun. 在约翰福音第7到第8章里面有谈及了这个住棚节。 Hari Raya Pondok Daun dikenal juga sebagai Hari Raya Tabernakel. Hari Raya Tabernakel. 这个住棚节也是住在一个节日这个棚子里面的。 Saudara, Hari Raya Tabernakel adalah sebuah peristiwa di masa yang lampau di dalam perjanjian lama, di mana kemudian umat Tuhan itu dipimpin Tuhan, disertai, diberkati Tuhan, mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. 这个住棚节就发生在我们旧约的时代，就是上帝引领这个埃及以色列人从埃及直到迦南地。 Nah, di dalam perjalanan itu saudara, mereka tinggal bersama-sama dengan kemah Tuhan, kemah pertemuan, tabernakel. 所以他们就住在上帝的这个居所，就是上帝的。 Maka pada saat masuk ke tanah Kanaan, Tuhan berkata, satu hari kalau kamu sudah masuk tanah Kanaan, kamu menikmati hasil bumi di sana. 所以上帝就应许他们住在这个住棚节里面，你要享受那边的土产。 Maka kamu harus merayakan satu hari disebut dengan Hari Raya Pondok Daun. 所以在那边你要有一个节日，就是我们所说的这住棚节。 Festival ini dilakukan selama 7 hari. 这个节日要庆祝7天， Kamu harus keluar dari rumah kamu. 你一定要从家里出来， Kamu membangun pondok-pondok. 你要居住一个棚子， Dan pondok itu ditutupi dengan daun. 这个棚子用叶子盖住， Tiap anggota keluarga duduk makan di sana. 一家人一家口在那边吃 Untuk 喝。 kamu melihat betapa luar biasanya penyertaan Tuhan buat kamu di masa yang lampau. 所以你会看到上帝在以往的日子如何的对待你们， Tuhan hadir, Tuhan menyertai engkau. 上帝与你们同在。 Nah, saudara, Hari Raya Pondok Daun tentu saja di zaman Tuhan Yesus dilakukan terpusat di Yerusalem. 当然，住棚节在耶稣的时代，就是在耶路撒冷纪念。 Maka saudara, kalau kita membaca di dalam bagian Injil Yohanes, saudara, Yesus kemudian saudara-saudaranya menyuruh Yesus untuk pergi ke Yudea. 所以他的弟兄们跟他的门徒邀请耶稣到犹太去。 Nah, saudara, kalau kita membaca dengan teliti ayat-ayat kita akan mendapati kata waktu sangat banyak di sana. 如果我们要看在这里这段圣经，如果要仔细看，有很多谈到时间的问题。 Nah, saudara, istilah waktu atau kata waktu di dalam bahasa Yunani itu ada 2 kata, saudara. 所以在希腊文里面，时间有2个意思。 Kata pertama yaitu kronos. 第一个是 chronos 时间 Kronos artinya waktu, ，chronos 的意思是时间， tetapi lebih tepat diterjemahkan sebagai sesuatu yang berurutan. 意思就是说那个顺序排列， Waktu yang berjalan secara berurutan. 时间的过程顺序排列。 Lebih mudah kita pahami dengan istilah kronologi. 我们常常说 chronology 时间的排列。 Waktu saudara mau klaim asuransi, maka ditanya kronologinya bagaimana? 如果你要对这个保险公司索取赔款的时候，那么你时间的顺序是怎么样？ Urutannya bagaimana? 你的排列又是如何？ Nah, itu kronos, saudara. 那个就是排列时间。 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu kronologi. 星期一、星期二、星期三、星期四，那个时间的排列。 Tapi ada kata kedua yang digunakan untuk istilah waktu yaitu kairos. 另外一个时间，我们常常用的是 kairos， Sesuatu yang tidak terjadi secara berurutan. 那个就是发生的事情不是有排列性的， Tidak selalu datang, tetapi kadang dia datang, saudara. 不是说常常有，但是有时候会发生。 Maka kairos lebih tepat diterjemahkan sebagai kesempatan. kairos 时机，我们常常会用来另外一个意思是机会。 Nah, kita memahami kalau istilah kesempatan itu tidak selalu datang, betul? 如果机会不是常常有的，不是吗？ Saudara, yang mana yang masuk dalam kairos, yang mana yang masuk dalam kronos di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca. 所以什么是时间，什么是时机，就像刚才我们所念的经文里面。 Dari semua ayat-ayat yang bahas tentang waktu, saudara, hanya 2 ayat yang berbicara tentang istilah kairos. 刚才我们读的经文里面只有2次是谈到这个时机， Ini di ayat 6 dan ayat 8. 就是在第6节就跟第8节。 Nah, 2 ayat ini adalah ucapan Tuhan Yesus atau jawaban Tuhan Yesus kepada saudara-saudaranya. 这个就是主耶稣回答他的弟兄们的问题。 Tuhan Yesus berkata, waktuku belum tiba,
waktuku belum genap. 主耶稣就说：“我的时候还未到，我的时候还没有满。” Saudara, kita tahu bahwa pada waktu itu akan dilakukan perayaan sebuah festival Hari Raya Pondok Daun. 但那个时候，我们知道，他们要庆祝祝棚节。 Artinya saudara, semua orang Israel, orang Yahudi hari itu akan datang beramai-ramai ke Yerusalem. 意思就是说，当时犹太人还有许多以色列民，他必须要到耶路撒冷去。 Maka saudara, kalau kita membaca Injil Yohanes, saudara-saudaranya Yesus, 我们看到约翰福音的时候，耶稣的弟兄， artinya saudara kandung, 就是他同胞的弟兄， karena Maria setelah melahirkan Yesus, dia punya anak kandung bersama dengan Yusuf, ya berarti adik-adiknya Yesus. 所以玛利亚除了生耶稣以外，他有几个弟兄，也就是其中一个是约瑟。 Saudara, mereka berkata kepada Yesus, kalau kamu ingin menunjukkan dirimu, 他们对他说：“如果你要展现你自己， kalau kamu mau viral, jangan sembunyi-sembunyi. 如果你是真的要凸显你自己，你不要以隐藏的方式， Pergi ke tempat yang ramai. 去到人多的地方， Tunjukkan siapa diri kamu. 表示你自己。 Maka semua orang pasti akan datang mencari kamu. 所以必定有很多人来找你。” Saudara, lihat. Saudara-saudara Yesus melihat Hari Raya Pondok Daun sebagai kairos, kesempatan. 所以我们可以看到主耶稣的弟兄，他看到这个祝棚节是一个时机， Ini loh kesempatannya. Kamu bisa show off siapa diri kamu. 这个就是个时机，你能够表现你自己。 Tapi Yesus berkata, kairos, waktuku belum tiba. 但是主耶稣对他说：“我的时间还没有到。” Sama-sama melihat satu hal tetapi berbeda di dalam memaknainya. 所以同时看到一个目的、一个目标，但是不同的意义。 Nah, saudara, kalau tadi adalah pandangan saudara-saudara kandungnya Yesus. 刚才我们看到是主耶稣弟兄们的观点， Maka di dalam pembacaan kita melihat juga orang-orang banyak memiliki pandangan yang juga berbeda, saudara, tentang kairos. 但是我们也看到很多人对这个时机，他们有不同的观点。 Di dalam ayat 1 Yohanes memberikan catatan bahwa Yesus berjalan keliling Galilea sebab dia tidak mau tinggal di Yudea. Kenapa? Alasannya karena orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh dia. 我们也看到耶稣在加利利行走，为什么他不愿意在犹太行走？因为犹太人想要杀他。 Saudara, Yudea adalah provinsi daripada Yerusalem. 犹太是一个耶路撒冷这个县市， Saudara, Yesus menghindari wilayah Yudea dan dia melayani di wilayah Galilea. 所以他避免了在犹太人，他就到加利利去。 Karena orang-orang Yahudi tentu saja yang dimaksud adalah para pemimpin agama pada waktu itu. 犹太人呀，当然就是在那个时候的一些的文士们 Pengen membunuh dia. 想要炸他， Mereka nggak nyaman dengan kehadiran Yesus. 他们感到耶稣的出现让他们不自 Mereka 在， tidak suka Yesus mengobrak-abrik hal-hal yang sudah mereka atur. 他们也不喜欢主耶稣已经破坏了他们已经定下来的一些规则。 Saudara, maka kalau Yesus datang di dalam Hari Raya Pondok Daun itu juga merupakan kesempatan, betul? Kairos. 所以他要主耶稣去到参加这个祝棚节，这个就是时机。 Karena Yerusalem berada di wilayah Yudea. 因为耶路撒冷就在犹太里面， Ada kesempatan, ada kairos untuk menangkap dan membunuh Yesus. 有这个时机，他可以抓耶稣，甚至杀死他。 Tetapi di sisi lain ada orang-orang Yahudi yang juga mengagumi Yesus. 但是也是有犹太人也钦佩他， Serta mereka juga berharap Yesus datang di dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun itu. 他们也非常盼望主耶稣能够参加他们的祝棚节。 Maka di ayat 11 dikatakan orang-orang mencari di mana dia. 所以在第11节他们说他在哪里？ Serta mereka pernah mendengar tentang Yesus. 因为他们听到耶稣， Bahkan mungkin ada di antara mereka yang pernah melihat Yesus melakukan mujizat. 甚至他们也曾有的一部分看过耶稣行神迹， Serta mereka pengen lihat Yesus lagi. 所以他们愿意再看耶稣。 Bahkan mungkin ada di antara mereka yang berharap bisa mendapatkan dan menerima mujizat dari Yesus. 所以他们也非常盼望，他们也可以看到主耶稣在行神迹。 Ini kesempatannya. 这个就是他的时机， Ini kairosnya. 这个就是他的时机。 Pada saat perayaan itu 7 hari loh dilakukan. Yesus ada, mungkin saja Yesus melakukan mujizat. 所以在这个7天的祝棚节庆祝祝棚节里面，可能主耶稣会出现行神迹。
Tapi buat orang-orang yang benci Yesus, 但是对那些讨厌耶稣的人， maka mereka berharap itu kesempatan mereka tidak melihat Yesus. 他们也看到这个机会，他们也不想见耶稣， Hati mereka dipenuhi dengan kebencian, kemarahan kepada Yesus. 他们的心里面仇恨耶 Kalau 稣。 boleh, Yesus jangan datang deh. 如果能够的话，耶稣不必来。 Nah, saudara, maka kalau kita mendapati di dalam ayat 30 dan 32, 如果我们看到第30到第32节， para pemimpin-pemimpin Yahudi ingin menangkap Yesus. 所以这些犹太人的长老们愿意捉拿耶稣。 Sekali lagi, Yohanes memberikan catatan di sana, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. 但是在那边没有一个人下手，因为时间还没有到。 Saudara, mari kita memperhatikan hari raya Pondok Daun ini. 让我们来注意看这个祝棚节的时间。 Bagi beberapa orang yang mengikuti hari raya ini, hari raya Pondok Daun ini merupakan sebuah kairos buat mereka. 所以有些人看到这个祝棚节的时间是对他们是一个时机。 Buat saudara-saudara Yesus, kairos supaya Yesus bisa show off. 他的弟兄们让主耶稣能够表现自己。 Orang-orang yang kagum melihat ini kairos untuk berjumpa dengan orang yang saya sangat kagumi. 一个钦佩的人，他说这个是时间，让我们可以看到他们所钦佩的耶稣。 Buat orang-orang yang benci, ini kesempatan untuk menangkap dan membunuh Yesus. 对他憎恨的人，这个时机就抓他来，然后把他杀死。 Saudara, apakah Yesus memandang kairos itu dengan cara yang sama? 是不是主耶稣把这个时机也看成一个同样的眼光？ Saudara, kita tahu bahwa bagi Yesus, perayaan itu bukan sekedar hanya perayaan saja. 耶稣知道这个庆祝祝棚节不单单是一个庆祝的节日。 Karena kalau hari raya Pondok Daun itu hanya sebagai sebuah perayaan, 如果庆祝祝棚节只是一个节日的话， maka saudara tiap tahun pun akan ada perayaan, betul? 所以每一年都有这个节日来庆祝，不是吧？ Jadi nggak datang sekarang ya tahun depan mungkin bisa datang. 如果今年没有出现，明年都可以。 Tetapi Yesus tidak melihat hanya sekedar itu, saudara. 但是主耶稣并没有只看这一点。 Saudara lihat, hari raya Pondok Daun sangat berkaitan erat dengan sebuah pemahaman teologi bahwa Allah itu berdiam di tengah-tengah umatnya. 所以他只看到以神学信上帝的神学的眼光，上帝就是以他们同 Allah 在， hadir bersama dengan umatnya. 上帝以他的子民同 Dan Allah 在， memberkati umatnya. 上帝赐福他的子民。 Saudara, hari itu Yesus yang adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, dia ada di sana. 所以我们看到耶稣就是上帝的第二个位格，他在那里， Dia hadir bersama-sama dengan umatnya. 他与他的子民都在一起， Tetapi mereka tidak mengenali dia. 但是他们不认识他。 Yohanes memberikan catatan di awal-awal Injilnya, dia berkata, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. 所以在约翰福音开头就是说，他来到世间，世间的人却不认识他。 Jadi hari raya Pondok Daun bukan hanya sekedar memperingati penyertaan Tuhan di masa yang lampau. 所以这个祝棚节不单单要纪念主耶稣，上帝以前与他们同在， Tapi bagaimana juga Allah hadir hari itu bersama-sama dengan mereka. 但是表明了上帝在那一天与他们同在， Berbicara kepada mereka, menuntun mereka kepada kebenaran. 对他们说话，带领他们走向真理。 Tapi kelihatannya orang-orang Yahudi tidak mau melihat sampai ke sana. 但是很可惜，犹太人没有看到那一点， Mereka justru lebih memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. 他们只注重他们走自己的事。 Saudara, menarik sekali ketika Yesus berkata, waktuku belum tiba. 当主耶稣说我的时候还未到， Kemudian Yesus berkata kepada saudara-saudaranya, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. 但是主耶稣对他们说，你的时间都是多有方便的。 Saudara-saudara Yesus selalu berpikir bahwa dia punya banyak waktu, saudara. 主耶稣他自己知道他的时间有很多， Saudara, bukankah pemahaman ini juga seringkali ada di dalam pemikiran kita? 所以这种的想法不是在我们思维里吗？ Kita selalu berpikir punya banyak waktu. 我们常常想，我们有很多时间， Kita selalu ada waktu. 我们常常有时间， Nah, dengan pemikiran gitu, makanya tidak heran kita seringkali suka ketinggalan dan terlambat, saudara. 所以因为我们有这个想法，所以常常我们就会被掉队。 Contohnya, saudara, kalau seseorang
tinggal di satu kota, dia paling terlambat dapat informasi tentang wisata di kotanya. 所以一个人住在城市里面，他得到最后的消息就是关于他居住的城市里面的那些景点。 Tetapi turis dari jauh datang ke kota itu mencari tempat wisata itu. 但是有很多的游客来到这个地方，就寻找这个景点。 Misalnya satu hari saya berkata sama saudara, tahu nggak kalau di tebing itu ada makanan yang enak tuh pojok-pojok sana, begitu ya. 如果有个人说，我对他说，在德bình那边有一个地方很好吃，就是在一个角落里。 Terus saudara yang orang tebing, hah masa sih? Nah ya, 然后这个定义的人就说：“是吗？有吗？ karena kita berpikir kita selalu ada waktu untuk mengelilingi kota kita, bukan? 我们知道我们有时间，我们逛我们的城市， Nggak perlu lah keliling-keliling lah, masih ada waktu lah. 我们不需要逛我们的城市，我们还有时间。 Saya kecil lahir di sana, besar di sana, bukan mungkin saya satu hari menutup mata di sana. Masih banyak waktu. 我们知道我们生长在哪里，我们出生在哪里，我们觉得我们还有很多时间在那边， Maka kita berpikir masih ada waktu buat besok. 我们还有明天的时间。 Saudara berpikir bahwa hidup selalu ada waktu menjadikan kita tidak berpikir bahwa hidup ini bicara tentang visi Allah. 所以我们常常觉得我们有很多的时间，好像忘记了神的意向。 Sehingga akhirnya saudara kita tidak menjalani kehidupan ini dengan pemahaman kairos daripada Allah. 我们常常有不能够想到这个时机，这个时机是从上帝而来的时机。 Kita tidak melihat bagaimana Allah menyediakan, memberikan kesempatan demi kesempatan dalam hidup kita. 但是神已经多次的机会是在给我们的生命里， Oleh sebab itu kita hanya hidup di dalam jalur kronos, waktu yang terus berurutan, terus berjalan gitu saja. 所以我们只是安排在被时间的顺序的过程里面。 Kalau tadi kata kairos, maka kata kronos muncul di dalam ayat ke-33. 所以刚才我们说的这个时机，就是在第33节有提到。 Di ayat 33 Tuhan Yesus berkata, tinggal sedikit waktu saja aku bersama-sama dengan kamu. 在第33节里面，主耶稣说：“我跟你们一起已经有不多的时 Saudara, 候。” Tuhan Yesus tahu bahwa masa pelayanan di dalam dunia tinggal sebentar lagi. 他说他知道他在世上的侍奉只有剩下一点的时间， Yohanes mencatat bagian ini dengan tulisan kronos, saudara. 所以约翰在这里写下时机 chronos， Waktu yang berurutan itu tinggal sedikit lagi. 那个安排顺利的时间剩下一点。 Saudara, perayaan tabernakel dilakukan bulan Oktober. 我们知道祝棚节是在10月份， Yesus disalibkan pada saat perayaan Paskah. 主耶稣被钉是在1月节， Perayaan Paskah itu dilakukan kira-kira bulan Maret menuju ke April. 所以1月节是在3月份或者4月份之 Maka 间， kurang lebih tinggal 5 sampai 6 bulan Tuhan Yesus mengakhiri pelayanannya. 所以是剩下5个月的6个月时间的侍 Itu 奉。 sebabnya saudara Tuhan Yesus berkata tinggal sedikit waktu lagi. 所以主耶稣就是说，我的时间不多时候。 Tetapi saudara kita tahu bahwa sedikit waktu itu kemudian dimanfaatkan oleh Tuhan Yesus untuk mengerjakan visi dan misi Bapa di tengah-tengah dunia ini. 所以在这个不多的时候上，他行使了上帝的使命，在这个世界上。 Di dalam waktu yang sangat singkat, Yesus mengerjakan sesuatu yang efektif, tepat sasaran. 所以在不多的时候，主耶稣用了一个非常有力、非常有明证、能够对症的。 Maka kalau kita akan melanjutkan perenungan kita dalam Injil Yohanes, kita melihat setelah pasal 12, pasal 13, Tuhan Yesus langsung mengubah pelayanannya dari kepada orang banyak khusus kepada murid-murid. 所以在12届、第13届对外的一些侍奉，他现在开始转回对他的门 Dia 徒。 menggunakan waktu yang singkat itu untuk mempersiapkan para murid untuk dapat melakukan pekerjaan yang telah ia kerjakan. 所以在不多的时候，他使用他的门徒来行做他所要托付的工作。 Kalau tadi kairos bicara tentang kesempatan, waktunya Bapa, di mana Yesus dia akan tampil sebagai Mesias mati di atas kayu salib. 刚才时间的顺序就是说，主耶稣要来，就是要死在十字架上。 Maka Yesus berkata, kronos itu sudah dekat. 所以主耶稣在说，这个时机已经不多了。 Waktu di mana kesempatan dan waktu yang berjalan itu akan bertemu di sana. 所以这个时机我们会有一个终点。 Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus ketika merespon kepada ketidakpercayaan saudara-saudaranya, 所以主耶稣对他的弟兄们表明他们的回应的时候， bahkan ketidakpercayaan orang-orang Yahudi yang ingin melihat dia, 所以对那些犹太人愿意看耶稣的人， tidak sedikit pun membuat Yesus untuk mempercepat waktu penampakan itu.
所以主耶稣也没有加快这个速度来见他们。 Tidak membuat Yesus langsung, aduh kepada kagak percaya, udah saya buktikan saja langsung nih, saya adalah Mesias. 主耶稣没有说我是弥赛亚，我来证明给你看， Tidak, saudara. 没有。 Tuhan Yesus tetap dia tunduk dan taat kepada waktunya Bapa. 所以主耶稣顺服上帝安排给他的时间。 Sekalipun dia adalah Tuhan yang menciptakan dan mengendalikan waktu. 虽然他是主，他是控制时间的主， Tapi dia menaruh ketertundukannya kepada rencana Bapa dan waktu Bapa di dalam pengungkapannya. 但是他顺服上帝的旨意，上帝的计划。 Nah, saudara, ketaatan Yesus di dalam menunggu waktu Bapa inilah yang menjadi keteladanan bagi kita di dalam menunggu dan menantikan waktu Allah Tritunggal bekerja dalam hidup kita. 所以这个就是让我们在等候天父的时间，是我们信徒生命中等候三一上帝时间的榜样。 Saudara, bukankah seringkali dalam pergumulan kita terus bertanya, kapan Tuhan waktumu datang? 所以我们不是常常问主啊，你来的是什么时候？ Engkau berfirman, ketuklah maka pintu akan dibuka. 你说敲门的就叩门的就给你开门。 Saya udah bukan ngetuk lagi Tuhan, 我现在已经不是叩门， udah gedor-gedor. 我已经是大力的敲门， Bahkan pakai bawa kayu mau dobrak itu pintu. 甚至我要用一个木材来把你的门弄开。 Bukan lagi berdoa dengan menangis, tapi sudah berlutut dan air mata ini sudah kering. 不单单是有眼泪，现在我已经是跪下，我的眼泪已经流干了。 Kapan Kairos Tuhan itu datang? 主啊，你来的时机是什么时候？ Saudara, jawabannya adalah mari kita belajar untuk bersabar. 我们的问题就是我们学习忍耐。 Kalau kita meyakini bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, 我们还知道上帝的时间是最美好的。 mau nggak saudara dan saya belajar bersabar sedikit lagi? 你要不要同我一起来等候耐心的神的时间？ Biarkanlah Tuhan bekerja seluas-luasnya di dalam hidup kita. 让神能够在我们心中动工，很辽阔的去动工。 Saudara, tapi seringkali kadang kita hanya fokus kepada pergumulan kita, bukan? 我们常常只把焦点专注在我们的挣扎上， Kita menanyakan, menantikan Kairos Tuhan pada saat kita melewati pergumulan hidup. 当我在面临我们生命中的挣扎的时候，我们想等待神的时机， Sehingga membuat kita lupa bahwa di dalam kehidupan perjalanan kronos, hidup yang berurutan, 但是我们忘记了我们是安排时间顺序当中， sebenarnya Tuhan juga menghadirkan Kairos di dalam perjalanan kita itu. 其实神已经在我们生命当中安排了时机。 Di dalam keseharian kita Tuhan memberikan Kairos kesempatan untuk melihat pasangan kita, 上帝给我们时机来看我们的配偶， melihat orang tua kita, 来看我们的双亲， melihat anak-anak kita. 看我们的孩子们。 Saudara, adakah kita menggunakan Kairos itu dengan baik? 我们有没有好好的利用我们这些时机？ Atau jangan-jangan kita berasa, aduh masih banyak waktu lah. 你不要以为说我还有很多时间， Anak juga baru lahir kok. 我的孩子刚出世。 Saudara, jangan berpikir bahwa waktu selalu ada. 你不要以为时间常常与你同在， Kesempatan itu nggak pernah datang 2 kali. 这个机会没有再来第二次。 Tiap pagi juga bangun lihat muka pasangan. 我每天早上醒来也看到我的配偶。 Bagaimana kalau besok kita nggak bangun lagi? 如果明天你不再醒来的话，又怎么样？ Saudara yakin masih bisa lihat wajah pasangan? 你是不能够还看到你配偶的脸孔？ Saudara, bukankah di dalam keseharian kita Tuhan memberikan Kairos untuk menikmati berkat-berkatnya? 所以让我们看到，我们每天都有一个时机来看到上帝给我们的赐福。 Adakah kita mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita? 我们是不是有上帝给我们的恩典当中，我们感恩？ Atau jangan-jangan dengan pongah kita berkata, ya wajarlah saya dapat, loh saya kerja keras kok. 你不要以为说你工作努力很辛苦，那是你应得 Saya 的。 kerja pagi-pagi sampai tengah malam, ya dapat mah wajar. 我从早上到晚间，我工作，我得到的是应该的。 Kita lupa bahwa kekuatan, kesehatan itulah adalah anugerah daripada Tuhan. 你忘记了你的力量，你的健康都是从神而来。 Saudara, dalam keseharian kita, bukankah Tuhan seringkali memberikan Kairos, kesempatan untuk melayani Dia? 你是不是上帝已经给了你这个时机来去侍奉？ Adakah kita gunakan Kairos itu, kesempatan itu dengan baik? 我们有没有好好利用这个时机？ Atau jangan-jangan kita seringkali menolak yang Kairos yang Tuhan berikan? 是不是你常常拒绝了上帝给你的这个机会？ Saudara, jangan merasa dan pikir bahwa diri kita tuh lebih penting
sampai Tuhan harus meminta-minta kita pelayanan. 你不要以为你很了不起，你很重要，让上帝来使用你来做来侍奉上帝。 Kalau kita tidak mau melayani, Tuhan bisa pakai orang lain. 如果上帝没有好好去侍奉上帝，上帝会用别人。 Bahkan Tuhan bisa membangkitkan orang yang tidak pernah kita bayangkan untuk melayani Dia. 上帝会呼召我们没有想到的人来侍奉他。 Jangan merasa diri hebat sehingga membuat kita lupa diri. 我们不要了不起，让我们忘记我们自己。 Saudara, bukankah di dalam keseharian Tuhan juga seringkali memberikan kairos di dalam kehidupan kita untuk menjadi saksinya di tengah-tengah masyarakat? 上帝不是已经给了我们许多的时机、许多的智慧，来在我们社会当中做他美好的见证。 Setiap hari kita berjumpa dengan orang-orang yang berbeda, bukan? 每一天我们遇到不同样的人， Adakah kita gunakan perjumpaan itu menjadi saksi Dia? 我们有没有遇到我那些人当中，我们成为他的见证？ Atau jangan-jangan justru kita mengabaikan panggilan menjadi saksi Tuhan? 是不是我们已经忽略了我们上帝呼召我们成为他见证的呢？ Saudara, bicara tentang waktu waktu Tuhan bukan hanya bicara tentang menunggu apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah pergumulan kita. 我们不是在等待上帝要我们在我们生命挣扎当中做的事， Tetapi juga bicara tentang apakah saudara dan saya menggunakan kesempatan kairos yang Tuhan berikan di dalam perjalanan kronos ini. 是不是我们已经有好好利用这个时机，在我们生命当中行走的时候，来安排我们的时候。 Tuhan tolong kita. 求神帮助我们， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Berikan kami hati yang bijaksana ya Tuhan. 主啊，求主你赐给我们智慧的心， Supaya kami dapat menggunakan hari-hari waktu kami dengan sebaik mungkin. 让我们好好的可以利用我们的每一天。 Sebab kami percaya bahwa di dalam perjalanan waktu kronos ada kairos kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. 在我们的安排顺序的时间里面，我们可以发现到时机， Namun seringkali kami mengabaikannya. 但是往往我们忽略了。 Oleh sebab itu ya Tuhan tolong kami. 这个缘故，主啊，你帮助我们， Terima kasih untuk firman-Mu. 谢谢你的话。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉我主耶稣的圣名祷告， Amin. 阿门。